Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, Alhamdulillah. Okay, we meet again. Today is 30th of November 2021. So, for class ICT 501, Group CS 2413M. Okay, so hopefully you all enjoy your holiday. So, welcome back. So, today is week 7. Okay, so as usual, please write down your names, ID, and also groups in the chat rooms, and also take your attendance through your future. Okay, without further ado, okay, as usual, okay, so where are we? So we are supposed to be here, right, in week 7. Right, so kita berada dalam minggu yang ketujuh. Okay, sebentar Okay, kita berada minggu ketujuh. So for today, kita akan go through betul. Okay, before that so for the test, okay, like I mentioned earlier before break, okay, so saya dah open dah test tu yesterday semalam, okay, until Friday, alright, until Friday 10 PM. Okay, so saya dah open lama ni untuk lebih kurang dalam 5 minggu. 5 hari. Okay, jadi saya tak nak ada isu nanti pukul 10, pukul 11 malam hari Jumaat, WhatsApp saya kata terlupa, baru perasan. Okay, saya memang tak akan layan lah kalau kata isu-isu tak perasan tak semua ni. Unless kalau kata ada isu technical, macam saya mention, of course you all kena mention saya lah. Nanti saya akan tengok balik macam mana apa boleh buat. Okay, right, so maybe you all boleh jawab after this class and before Friday 10 PM. Okay, so untuk hari ni kita cover sedikit. Kita ada terlepas, saya ada terlepas pandang hari tu, kita tak buat lagi compilation 6, that is a normalization. Jadi kita patah balik ke normalization sedikit, even though kita dah finish on the transaction management kat sini ni. Okay, tak apa, kita patah balik sedikit lah untuk normalization. Kita akan bincang sedikit hari ni through the compilation question lah. Okay, so hopefully you all dah tengok dah soalan tersebut yang saya mention tadi through WhatsApp tadi, untuk you all, at least you all dah baca soalan, dah go through, dah try jawab soalan tersebut, dan kita akan bincang lah selepas ini. Okay, alright. Okay, so for today kita akan go through semula normalization. Okay. Okay, soalan yang saya minta you all buat tu adalah soalan this one June 2012 question 3. Ada beberapa soalan dekat sini ni, tapi saya tak minta you all buat lagi. Tak apa, yang ni kemudian. Nanti saya jadikan dia sebagai satu exercise untuk you all. Okay, so saya akan bincang yang ini saja. Kita akan tengok nanti apa isu dia yang berlaku dekat sini, dan how kita nak solvekan this kind of problems, especially what we call as a normalization. Okay, alright, ready? Dah sedia tak? Kan ada berapa orang ni? Sekarang ni ada 30. Ada 3 lagi tak masuk. Sekarang ada 30. So dia tolak 2. So ada 29. Okay, ready? Ada persoalan tak sekarang ni? Ada apa-apa nak tanya tak sebelum saya mula? Something related to the test dan sebagainya? Tak ada Okay. So kita akan go through this one. Okay, the first one, kalau kita tengok, kita kena faham dulu. Dia sebut kat sini, consider the relation below for klinik kesihatan UiTM Shah Alam. Okay, so yang pertama saya dah mention banyak kali when we talk about database, bila kita nampak perkataan relation tu sebenarnya adalah refer to what? Okay, siapa nak jawab? Bila kita nampak perkataan relation, okay, relation tu dengan kata lain kita sebut sebagai apa ataupun kita faham dia sebagai apa. Okay, siapa nak jawab? What is relation? Ni kalau face to face ni memang saya tanya seorang-seorang ni. So since kita still lagi ODL ni, jadi communication tu you all kena you all kena bagi feedback kat saya. Kalau tak nanti sampai sudah saya tak kenal you all ni. Okay.
Kalau kita sebut relation, ada dua perkataan yang related, relation and relational. Kalau jumpa dua perkataan ni, it's actually apa? Dia sebenarnya merujuk kepada apa? Okay, saya nak jawab. Okay, saya nampak nama kat sini, Afiqah. Nur Afiqah ada tak? Nur Afiqah Muqtah. Benda ni sepatutnya dah ada dalam kepala dah. Saya rasa saya pernah mention benda ni. During ODL dan sebagainya, yang dalam apa tu, saya punya video pun ada. Tak silap. Okay, Afiqah. Ada tak Afiqah sini? Rafiqah Muqtah ni. Ada tak? Ni tidur ke apa semua ni? Ada tak ada Rafiqah? Hilang dah ni. Ke you all masuk hilang semua ni? Okay, Haris, Ikhwan? Saya sir. Okay. Kalau kita nampak perkataan relation tadi, ataupun sometimes dia sebut relational, bukan relationships, apa yang you all terbayang? Apa yang Haris terbayang? Bila kita sebut relation, consider the relation below. Macam disebut kat sini tadi ni. Okay, itu sebenarnya merujuk kepada apa tu? Benda ni kena clear. Sebab once you all clear benda ni, nanti nampak soalan yang sama pun sebenarnya you all boleh buat. Okay, disebut sini, consider the relation below. Apa maksud relation kat sini? Dengan nama lain, relation itu adalah apa? Okay, Haris. Macam hubungan. Saya dah sebut tadi, dia relation, nama lain dia kadang-kadang disebut relational, bukan relationships. Dia ada 3 perkataan yang hampir-hampir. Relation, relational, relationships. Tapi baru maksud yang berbeza. Kalau hubungan tu sebenarnya apa? Itu relationship. Okay, kat sini disebut relation. Sebab tu kadang-kadang you all baca soalan, kena clear dulu soalan tu nak apa. Ni yang ramai-ramai, dia belum kita cerita macam mana nak jawab dulu ni. Sebab kadang-kadang soalan pun tak faham apa soalan tu nak. So benda-benda macam ni yang you all kena take care. Jangan ambil mudah sebenarnya. Walaupun kadang-kadang boleh jawab, tapi jangan ambil mudah benda-benda macam ni. Okay. Relation ni, perkataan relation ni. Apa dia relation ni? You all akan jumpa banyak dalam database nanti. So since kita pun dah masuk minggu ke-7 ni, jadi sepatutnya benda-benda macam ni dah kena clear dah. Dah 2 kali dah belajar. Okay. Haris kata macam hubungan. Okay, saya nampak kat sini Fatihah Zuli. Ada tak Fatihah Zuli? Ada, saya sir. Okay, alright. Apa dia? Kalau saya nampak ERD. Tengok balik soalan ni. Kalau dalam soalan ni you all nampak apa ni? Consider the relation below. Nampak ERD ke dalam ni? Ni kan jadi lama ni Kang. Ni kalau face to face ni memang lama ni. Okay. So since kita tak jumpa je ni. Alright. Consider the relation below. Yang you all nampak kat bawah ni apa ni? Table. Okay. Yang you all nampak dekat bawah ni. Ingat saya ulang sekali lagi ni. Benda ni rasanya dah banyak kali saya cerita ni. Saya ulang lagi sekali. Kalau dalam normalization dan ataupun apa-apa saja yang related to database, when we talk about relation or relational. Sebab tu kadang-kadang kita jumpa soalan dia sebut relational diagram. Dalam ni saya tak sure ada ke tidak. Dia sebut relational diagram. So maksud dia apa maksud relational diagram tu? So kalau kita tengok relation dekat sini, relation below yang bawah ni apa ni? Ini adalah table. Sebab tu bila nampak saja mana-mana soalan yang berkaitan dengan relation itu adalah table. Dia merujuk kepada table. Relation ataupun relational, dia merujuk kepada table. Okay. Jadi kena hati-hati dekat sini ni. Okay, so dah sebut sini. Consider the relation below. Yang bawah. Bawah ni rupa apa ni? Table lah ni. Okay, kalau dia sebut relationships, barulah dia punya perhubungan tu. Yang itu baru kita sebut, baru kita cerita pasal ERD. Normally relationship tu duduk dekat ERD sebab dia adalah entity relationships diagram, bukan entity relational diagram. Okay, entity relationship sebab entity tu sebenarnya pun dah merujuk kepada table. Dengan nama lain, entity tu pun adalah table. So kat sini ini adalah table. So kena hati-hati. Bila nampak je soalan-soalan, kena baca dulu. Okay, contoh macam ni tadi, contohnya soalan ni. Is this relation desirable? Maksud dia apa dia ni kat sini? Ni kita go through nanti kat gini. Apa maksud relation kat sini ni? Okay.
Apa maksud relation kat sini? Tadi kita dah tahu table. Okay, nanti kita jawab soalan ni pula. So kita akan nampak, kadang-kadang kalau dalam soalan dia direct, dia sebut table. Tapi kebanyakannya bila dalam normalization dia akan sebut relation ataupun relational. Sebab kita ada satu lagi perkataan yang dipanggil relational schema. Pernah jumpa tak? Pernah dengar tak relational schema? Relational schema, pernah jumpa tak? Okay, apa relational schema? Okay, kalau kata pernah jumpa, kita panggil relational schema. Okay, apa dia? Kalau dalam normalization? Kalau dalam normalization ni apa ni? Benda yang relational schema ni yang kita buat tu kadang-kadang kita ada bentuk table. Okay, di sini susahlah nak draw table ni. Tapi kalau you tengok dia dalam bentuk table ataupun dia sebut dia bagi satu nama student dekat sini. Okay, dan dekat bawah ni dia ada attribute untuk student tersebut. Dan akan nampak dekat sini dia akan ada okay, dan sebagainya. Okay, yang ini dipanggil relational schema. Maksud dia skema untuk table yang bernama student ni. Ini dalam relationship. Pernah dengar kan relational schema? So maksud dia bila disebut relational itu adalah table. Relation and relational adalah table. Kena ingat dia dekat-dekat dengan relationship. Sebab tu ramai yang macam tadi tu saya dah dengar awal-awal hari cakap table. Hubungan. So dekat situ je dah salah. Bukan hubungan. Relation adalah table. Okay. So kita go back to this question ni. Dia kata consider the relation below for klinik kesihatan UiTM Shah Alam. Okay, kita dah tahu dah. Ni ada satu table kat bawah ni. Okay. Okay, kita dah ada satu table. Okay, soalan yang pertama. Dia tengok dulu kat sini. State the normal form of the above table with reason. Kat sini dia guna tu direct table ni. State the normal form of the above table with reason. Okay, ada berapa normal form yang you all dah belajar sebelum ni? Ada berapa normal form yang you all dah belajar sebelum ni? Cuba sebutkan. First normal form. Okay, sebentar First normal form kan? Ataupun 1NF. Okay, lagi? Lagi? 2NF. 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 Lagi? 3NF. 3NF. Okay, ada lagi? Ada lagi tak? Itu saja. 2NF. Tak dengar apa dia? Tak dengar apa dia? Itu saja yang you all belajar setakat ni. 4NF. 4NF. Okay, ada yang sebut 4NF. Okay, ada lagi tak? Ada lagi tak? Ada lagi tak? Sebelum satu, apa dia? Sebelum satu UNF. Okay. Sebelum satu adalah U stand for what? U stand for what? Unnormalized. Okay, saya dengar tadi. Okay, orang lain pula. U stand for what? UNF. U stand for what? Normalization. Okay, orang lain pula. Soal lagi. U stand for what? Dah dua dah saya dengar. U stand for what? Kena faham ni, kena betul ni. Ni kena tahu ni. Okay, soal lagi. U stand for what? Cepat-cepat sebab benda ni berkait ni. Nanti kalau you all part 5 nanti, kalau kata you all ambil big data, big data track, benda ni nanti dia akan ulang balik. So you all kena faham konsep ni betul-betul. Okay, UNF stand for what? UNF stand for what? Dua tadi saya dah dengar. Okay, dua tu boleh terima. Seorang lagi. Nak panggil nama ni. Okay, Muhammad Takif. Dah jawab dah? Ada tak Muhammad Takif? Saya yang jawab tadi, Okay. sir. Dia jawab. Okay. Unnormalized. Unnormalized. Atir, U stand for what? Unnormalized. Okay. Atau ada satu lagi nama. Dia bagi apa ni? U ni ada satu lagi nama. Selain daripada dia sebut U, unnormalized, betul. Okay. Tiga-tiga tadi betul. Maknanya U stand for unnormalized. Yang kita nak buat normalization. Tapi kalau untuk U, dia panggil unnormalized. Okay, ada satu lagi perkataan. Pernah dengar tak? ONF. Bukan O. Bukan O. Zero. Zero NF.
Okey. Okay, kita ada satu lagi yang dipanggil sebagai 0NF. Okey, ini dua perkataan ni. Okey, dan ada satu lagi. Okey, siapa pernah dengar? Okey, cepat. Ada satu lagi. Ni kira ulang kaji maknanya sambil-sambil jawab soalan tu kita ulang kaji balik. Apa yang berlaku. So that's why saya kata saya tak akan go through slide by slide lah untuk yang ini. Kalau go through slide by slide pun nanti macam biasalah saya cakap seorang-seorang. You all dengar, lepas tu hilang lupa. Okay, so kita bincang. Okay, ada lagi satu. Antara 3 dengan 4. BCNF. Apa dia? Boys Code Normal Form. Okay, ataupun? BCNF. Okay, BC and F. Okay, good. Yang you all belajar setakat mana? 1 sampai 3 ke ataupun 1 sampai 4? Sampai 3. Sampai 3. Yang U dengan 0 tu? Tak ada sentuh tak? Tapi tahu kan, pernah dengar kan? Okay. So, ini dia punya konsep. Okay, kita tengok pada soalan dulu. Nanti saya patah balik kat sini. Okay, kalau kita tengok pada soalan. Okay. Dia tanya soalan ini, state the normal form of the above table with reason. Okay. Kita dah tahu tadi, ada beberapa tadi kan, ada 0NF, ada UNF, ada first, second, third, BCNF ataupun Boyce Court normal form, and the last one is the fourth normal form. Okay. Yang you all nampak dekat table ni, dia berada dalam normal form yang keberapa? Okay. Siapa jawab? 2 markah. Ini simple je. Jawab salah, jawab betul-betul. 2 markah. Okay. Apa jawapan yang you all dapat? Sebelum saya bincang. Apa jawapan yang you all dapat? Saya panggil Nabila? No Nabila Jamaluddin? First normal form. First normal form. Okay. Najwa? UNF. UNF. Okay. Nur Hafira Niza. Berarti betul Unnormalized form. Anomalai. Okay. Seorang lagi. Siapa lagi ada ni? Ni Takif, Atif semua dah tadi. Harif dah. Okay. Kita tengok siapa ada kat sini. Okay. Qurratu Ain. Unnormalized form. Okay. Yang pertama tadi salah. Jawapan yang lain betul. Bukan first normal form. Dia adalah unnormalized form ataupun 0NF. Mana-mana pun boleh. Kalau kata dalam test sekarang tiba-tiba keluar soalan ni, you all jawab UNF. Kalau kata soalan yang isi 40 tu kan, you jawab UNF, tiba-tiba dia kata salah sebab mungkin dalam skema dia 0NF. So maksud dia tak apa, nanti saya double check balik anda kata keluar lah. So yang itu jangan risau. Okay, so kita panggil ni sebagai UNF ataupun unnormalized dan juga boleh sebut 0NF. Okay, soalan dia. Kenapa you all sebut 0NF ataupun UNF? Apa keadaan yang menyebabkan dia ni berlaku 0NF ataupun UNF ni? Apa sebab dia ni? Okay, siapa nak jawab? Sebelum kita tengok jawapan yang betul. Okay, siapa nak jawab? Okay, saya bagi volunteer dulu sebelum saya panggil nama. Kenapa you all sebut UNF? Kenapa bukan first? Kenapa bukan second? Kenapa bukan fourth? Apa sebab dia? Berdasarkan pada table tersebut, kenapa? Okay. Ada volunteer? Salah tak apa. Yang penting jawab. Okay. Takif Akirat. Repeating groups. Repeating group. Dekat mana yang repeating group tu? Dekat appointment date. Appointment date. Sini. Apa yang menyebabkan kata dia repeat? Dia ada banyak entah. Dia ada banyak dalam satu table. Dalam satu table tak jelas. Tak tepat. Dalam satu. Untuk satu patient. Okey, tepatkan lagi. Ini kita panggil apa ni? Ini kita panggil apa ni? Ini kita panggil apa? Kita kalau kita sebut table kan sebut itu masa compilation 1. When we talk about table itu definisi dia apa? 2D, 2 dimension. Iaitu consist of row and column. Kita ada row yang melintang ni, vertical horizontal ni adalah row, yang melintang ni adalah column, ataupun kita panggil vertical. Ini kita ada, maksud dia when we talk about table 2 je. Dia ada 2 dimension je, iaitu row and column. So kena kadang-kadang jawapan tu kena betul-betul tepat. Alright. So ulang balik tadi. Okay? Ulang balik. Dia nak hampir nak tepat dah tu. Apa isu dia? Ada repeating group dalam satu row.
Okey, di mana yang repeat tu? Kalau markah dia 2 je ni. Markah dia 2 je. Nak jawab tu macam panjang je rasa kan. Macam tak berbaloi dengan markah dia bagi ni. Okey, kat mana yang mengatakan dia repeat tadi tu? Okey. Saya dah kata tadi, hampir-hampir nak betul lah tu. Kat mana yang menunjukkan dia repeat? Adakah yang ini repeat ni? 12, 13, data lain ni. Tak sama ni. Okey, kalau dekat sini nampak ada beza, ada nampak sikit macam something wrong kat sini ni. Ni macam ada, ni berbeza. Sini berbeza. Tapi dia duduk dalam satu row. Dekat doktor tu sir. Dekat doktor sini. Dr. Zaki ni. Okey. Apa sebab dia? Sebab dia ada doktor yang sama untuk satu patient. Okey. Dalam? Banyak kali. Dalam satu row. Okey. Saya nak orang lain pula. Saya nak orang lain. Okey. Adakah you all menyokong jawapan Takif tadi? Okey. Tadi Afrika saya dah panggil kan, tak bunyi tadi ni. Okey, Najwa Umairah dah panggil tak tadi? Najwa? Dah sir. Dah, okey. Nur Ain Alia? Pun macam dah panggil tadi kan? Okey, tak apa. Apa dia? Boleh tolong support jawapan Takif tadi? Nur Ain Alia. Sebab kita dah 9.16 ni. Kalau tak nanti kan jadi lambat pula. You ada kelas 10 kan? Okey, Nur Ain mana? Hilang dah. Ya. Okey, ada. Okey. Nak setuju ke tak nak setuju dengan jawapan tu? Setuju. Okey, kalau setuju ulang balik. Apa ni dia berlaku, apa ni repeating row dekat apa ni doktor ni, dekat dalam satu row. Okey, macam mana tahu dia repeat ni? Macam mana tahu dia repeat? Apa point yang menyebabkan dia repeat ni? Apa fakta yang menyebabkan dia repeat ni? Okey. Dan kat row nombor 2 ni, okey ke tak okey? Okey. Row nombor 2 okey. Row nombor 1 je problem. Okey. Alright. So jawapan yang pertama tadi state the normal form. Okay. Majority betul kecuali yang pertama tadi sebut first normal form. Okay. So maksudnya kalau kita dapatlah satu markah tu. Okay. And then after that with reason. Apa sebab dia? Jadi sekarang ni apa condition yang menyebabkan satu-satu table tersebut jadi UNF ataupun unnormal form ataupun anomalized ataupun 0NF. Okey. Dia banyak condition tapi yang paling jelas biasanya table tersebut biasa dia akan duduk data-data ataupun information dia akan duduk dalam satu table yang panjang. Semua duduk dalam satu table yang sama. Okey, kalau kita tengok dekat sini patient pun ada, doktor pun ada, medicine pun ada, price pun ada. Jadi benda-benda ni kita nampak macam boleh dipecahkan. Apa tujuan normalization sebenarnya? Tujuan normalization adalah untuk kita kecilkan table. Maknanya kita pecah-pecahkan table jadi table-table yang lebih kecil berdasarkan pada kita punya rules lah. Okay? Jadi kita dah nampak kat sini ni dia seolah-olah macam satu table yang besar. Semua information ada dalam table tu. Itu yang menyebabkan yang pertama dia kita consider sebagai unnormalized. Macam contoh kalau you all nak buat projek. So you all dapatkan data daripada mana-mana company dan sebagainya. Kadang-kadang dia tulis dalam satu spreadsheet. Semua ada dekat situ. Tarikh, nama pelanggan, nama kedai, nama barang, nama apa. Semua dalam satu spreadsheet. Dan dia ulang benda tu. Selagi ada orang beli, selagi ada transaction, dia akan ulang. Sampailah berbuku-buku dia punya file tu. Okay. So bermakna dekat situ dia akan nampak banyak repetition akan berlaku. Okay, banyak repetition akan berlaku. Kalau katalah contoh orang yang sama ni datang pergi beli pada tarikh yang lain, kat mana dia nak tulis? Kat mana dia nak tulis? Adakah dia nak tulis dekat row bawah ni? Bayangkan kalau Mariam ni dia datang 10 kali dekat klinik ni. Dekat mana dia nak tulis data yang 7, 4, 5, 6, 7, 8, 10 tu? Okay. So you all kena fikir kat situ. So the way how kita nak record the transaction itself. Okay, jadi sekarang ni kalau kita tengok jawapan, nanti jawapan ni dah ada dekat tu nanti. InsyaAllah kalau tu saya boleh share lah nanti, tak ada masalah. Okay, kalau kita tengok dekat sini dekat apa? Unnormalized form due to multi-valued attribute exist in the above table. Okay, jawapan you all tu saya boleh terima. Tapi kalau ini jawapan ni dipanggil sini ni, multi-value attributes. Apa maksud multi-value? Bayangkan dekat sini ni sepatutnya P001 ni dia akan tulis dekat sini.
Okey, perasan tak kat sini ni? Sepatutnya nanti P001 dia akan tulis kat sini. So P01 Mariam 12 12. P001 Mariam 13 0. P001 Mariam 0103. Bermakna yang ini dia seolah dia cuba ringkaskan ni. Kan apa maksud saya tak? Dia cuba ringkaskan. Tapi sepatutnya kalau kita nak penuhkan, kita kena tulis balik P001 Mariam. P001 Mariam. Dekat situ yang menunjukkan bahawa adanya multi-valued attributes. Multi-value. Maksud dia data tersebut berulang-ulang. Multi. Banyak. Bayangkan macam saya sebut juga tadi. Andai kata Mariam ni datang semula ke klinik ni pada tarikh lain. Dekat mana dia nak tulis? Adakah dia nak buat row baru? Ataupun dia nak tulis juga dalam row yang sama? Okey, itu soalan dia. Siapa nak jawab? Kalau katalah Mariam ni datang semula ke klinik tadi ni, datang kali keempat, dia nak tulis dalam row baru ke ataupun dia nak tulis dekat dalam row yang sama? Dalam kes yang kita nampak tadi ni. Okey, siapa nak jawab? Sakinah ada tak? Sakinah Norman. Ada sir, Okey, nak tulis kat mana? Agak-agak. dalam row yang sama. Okey, dalam row yang sama, betul tak? Sebab nampak macam logik dia kat situ je lah, betul tak? Tapi apa akan berlaku kat data tu? Makin lama dia makin banyak. Dalam satu row tu makin lama makin banyak. Tapi dia row yang pertama, dia satu row je. Tapi data tu makin lama makin ada multi-value. Maksud dia ada repetition tadi. Macam yang pertama tadi disebut. Ada ulangan data-data tersebut. So agak sesuai tak untuk kita nak pecahkan table ni? Jadi dekat situlah yang menunjukkan bahawa dia tidak sesuai. Bermakna bila tidak sesuai, dia masih lagi berada dalam 0NF ataupun unnormalized, UNF. Bermakna kita kena solvekan problem ni. Barulah kita boleh pergi kepada first NF, second NF dan third NF. Okey, tapi dengan syarat kalau kita nak pergi ke first NF, kita kena penuhkan dulu ruang ni. P001 Mariam, P001 Mariam, P002 Ahmad, P002 Ahmad. Bermakna setiap row mesti ada dia punya value. Kalau macam kes macam ni kita nampak seolah-olah row yang pertama ni, yang row bukan row pertama yang besar ni, maknanya line yang pertama ni, yang ini ni kan, seolah-olah macam yang atas ni, saya tak boleh nak buat dia punya tu. Seolah-olah dia punya ni, yang kat sini kosong, sini kosong. Tu apa kita perlu buat? Kita kena penuhkan dulu ruangan ni. Bila kita penuhkan, dekat situ wujudlah dia panggil multi value pengulangan. Dan kita pun nampak dekat sini ni ada pengulangan dekat sini. Dr. Zaki, di 02, di 02 dan sebagainya. Ada tempat-tempat yang berlaku pengulangan. Okey, itu jawapan dia. Alright. So multi-value attribute exists in the above table. Di mana? Ni tadi lah ni. Dalam row yang pertama ni. Sama juga macam Ahmad tadi. Dia kata dia datang kali ketiga, kat mana kita nak tulis? Ke kita nak tulis dekat line baru? Sepatutnya tulis kat line baru, betul tak? Okey, sepatutnya tulis kat line baru. Tapi kenapa kita nak tulis dekat dalam ni? So bermakna dia masih lagi belum normalized. Dia masih lagi belum berada dalam keadaan yang sesuai. Okey. Itu yang pertama. Soalan yang kedua. Is this relation desirable? Okey, tadi sebut tadi. Is this relation maksud dia apa? Straightforward, boleh jawab ni. Siapa-siapa je. Relation maksud dia apa? Table. Okey. Ini ayat ni macam bombastik sikit. Is this relation desirable? Adakah table ini desirable? Dalam bahasa mudahnya table ni okey ke tak okey? Itu soalan dia. Kalau tengok tadi table ni okey ke tak okey ni? Berdasarkan perbincangan kita sebelum ni. Jawapan dia yes or no je. No. Okey. No. Ada siapa lagi nak jawab? Is this relation desirable? Table ni kan macam maksud dia desirable tu tak apalah, just di word je lah. Makna dia lebih kurang table ni okey ke tak okey ni. Alright. Yes or no? Okey, siapa jawab no angkat tangan. Siapa jawab no angkat tangan. Okey, kalau boleh semua jawab. Okey, siapa jawab yes? Okey, yang no ni turun. Siapa jawab yes? Nak tengok ada tak yang jawab yes? Tak ada, semua jawab no. Okey, kalau no, kenapa? Give reason for your answer. Give reason for your answer. Kenapa? Jawapan dia lebih kurang macam yang ke atas ni. Give reason for your answer. Tapi dia ada something yang ada satu keyword yang saya nak tengok kalau kata nak jawab soalan ni. Give reason. Kenapa tadi? Kenapa table ni tak okey ni? Tadi saya dah sebut kan? Yang pertama dia ada multi value kat sini ni. Data tu berulang-ulang. Kat sini satu, sini satu, sini satu, sini satu, sini pun ada. Okey, alasan lain? Alasan lain?
Siapa nak bagi jawapan? Ada satu perkataan nanti yang bermula dengan huruf A. Saya nak tengok satu perkataan yang bermula dengan huruf A. Okey, apa dia? Ni keyword dia. Yang kalau boleh saya nak tengok tu jawapan ni. Okey. Siapa boleh tu? Dalam database ni ada satu perkataan ni, ada keyword ni. A, N, lagi apa? Belada, dot. Okey, siapa nak tu? Anomali. Okey. Siapa jawab tu? Haris ke? Siapa jawab tu? Haris. Apa tu? Saya tak nampak ni. Okey. Anomali. Apa maksud anomali? Anomali dia ada tiga perkara yang kita boleh rujuk kepada anomali. Apa dia anomali? Bila kita sebut anomali, dia ada tiga perkara. Ada tiga perkara yang biasa related to anomali. Anomaly. Okey. Apa dia? Duplication, deletion, itu ke? Okey. Apa dia tu? Sebut yang tu. Ada tiga yang biasa merujuk pada anomali. Data Boleh buka buku. Okey, apa dia? Data duplication, Okey, lagi? data deletion, Lagi? Dia ada tiga. Tak apa tepat. Dan hampir dah tu, tak apa tepat. Lagi okey, orang lain? Okey, cuba cek balik dalam nota. Anomali tu apa? Ada tiga. Insert anomali, update anomali, delete anomali. Itu yang saya nak dengar. Okey, insert, update, delete. Okey, insert, update, delete. Okey, apa masalah dengan insert, update, delete ni? Yang saya sebut tadilah, insert, update, delete. Ini tiga benda yang kalau kita sebut anomali, ingat tiga benda ni. Okey, insert, update, delete. Apa maksud insert, update, delete tadi ni? Macam saya sebut tadilah. Bayangkan kalau kita nak delete data Mariam ni. Okey, kita nak delete. Tiba-tiba kita rasa marah sangat dekat Mariam ni, hospital ni, klinik ni marah sangat, saya nak delete data dia. Apa berlaku dekat data ni? Dia bukan setakat dia delete satu bahagian, satu line ni, dia akan delete semua sekali data ni. Nampak tak? So akan hilang. Ataupun mungkin dia nak delete pada hari tertentu saja. Dia nak delete yang 12-12 ni saja. Kan? Dia nak delete 12-12 saja. 13-2, 1-3 ni tak ada masalah. Dia nak delete. Mungkin kat sini data ni dia salah masuk. Tak perlu. Dia nak delete. So bila dia delete, apa berlaku dekat data Mariam yang kita nampak dalam table ni? Semua baris ni akan hilang. Perasan tak? Tapi asalnya niat dia tu dia nak delete 12-12 ni aja. 12-12 sebelah ni. This is what we call anomaly. Maksudnya dia ada something wrong tak dengan table ni? Ada something wrong tak dengan table ni? Sebab tu tadi table ni tak berapa okey. Table ni tak berapa okey. Kalau update pula, apa kalau kita update? Katakanlah kita nak update Dr. Zaki, kita nak update yang ini saja. Apa berlaku dekat Dr. Zaki yang dekat atas ni? Adakah kita perlu update juga? Yes or no? Kalau kita nak update yang Dr. Zaki yang bawah yang saya highlight ni, yang atas ni nak kena update juga tak? Agak-agak. Perlu ke tak perlu? Yes. Perlu kan? Dan banyak kerja tak? Bayangkan kalau ada 10 baris kat sini. Dr. Zaki. Kita nak tukar Dr. Zaki jadi Dr. Zakiah. Instead nak tukar satu, kita terpaksa tukar 10 baris. Dan boleh tak berlaku something wrong ataupun boleh tak kita panggil sebagai boleh berlaku error tak? Dalam kes macam ni. Human error ke dan sebagainya. Nampak tak? Dia mungkin dia nak tukar satu saja tapi dalam tu ada 10 data. Jadi dia kena tukar 10. Tiba-tiba dia tertukar 9 je. Satu lagi dia lupa nak tukar. Apa jadi dekat table ni? Bila kita query, kita akan dapat data yang tidak konsisten. Itu maksud dia kan. Dalam database kan dia ada consistency, dia ada concurrently, macam-macam lagi. Itu semua apa tu dia punya keyword tu. Okay. So kalau contoh tadi update, delete, lagi satu apa insert. Macam insert yang saya dah sebut awal tadi ni. Apa kata kalau Mariam ni dia datang pada kali yang keempat. Kat mana kita nak insert? Tadi dah sebut awal tadi. Insert kan? So adakah kita nak buat baris baru? Macam tak apa. Sesuai sebab Mariam dia datang dekat sini. So kita akan insert lah dekat baris yang sama ni. Tapi kita buat line yang keempat contohnya. Jadi apa akan berlaku kat data ni? Jadi balik yang atas ni tadi ni. Multi value. Okay. Jadi dia akan jadi balik multi value. Okay, so markah kat sini 12 agak besar. Soalan simple je. Kalau katalah you jawab yes or no ni satu markah. Reason ni mungkin 2 ataupun 3 markah. So dia dah ada 4. Okay, suggest ni 8 markah. So apa yang you all nak buat ni? Kalau suggest ni kita nak buat apa ni untuk table ni? Suggest an alternative relation schema. Nampak tak? Ni tadi baru saya sebut tadi ada perkataan relation
skema. Maksud dia yang kita buat dalam bentuk table tadi, skema table tadi. Kadang-kadang disebut relation, kadang-kadang dalam perkataan ada disebut relational. Dua perkataan tu. Dia tak jangan sampai dia sebut relationship pula. Kita tak sebut relationship schema. Kita panggil relation schema ataupun relational schema. Okey. Apa nak buat ni? Apa yang you nak buat sepatutnya dalam soalan ni? Barulah cuba solvekan problem ni gunakan first NF, second NF dan juga third NF. Kalau perlu pergi dekat BCNF, kalau perlu pergi balik dekat 4NF. Okey, ni kejap lagi kan kita patah balik. Dan kalau saya terlupakan ingatkan. Okey. So kita kenalah selesaikan. So nak selesaikan macam mana? Okey, dalam soalan ni kalau kita tengok dekat soalan yang sini ni, dia terus straightforward, suggest an alternative normalized schema, third normal form. Dia terus kata third normal form. Okey, markah dia pun 5. Okey, markah 5. Jadi kalau katakanlah you all nak buat terus third normal form tanpa perlu buat first and second, dekat sini boleh terima. Sebab markah dia 5. Tapi nak selamat, better buat satu-satu. First, second and third normal form. Okey, tapi dalam soalan ni, dia ada beritahu tak? Dia suruh suggest je kan, dan markah agak banyak. So, adakah perlu kita nak buat first normal form dahulu, pecahkan satu-satu, kemudian buat second normal form, pecahkan lagi sekiranya memenuhi syarat, sampailah kepada third normal form. Okay, which one you all prefer? Nak buat satu-satu ataupun nak terus loncat ke third normal form? Untuk markah macam ni, agak-agak lah kalau keluar soalan macam ni. Rasa-rasa? Nak buat satu-satu ke ataupun nak terus loncat? Buat satu-satu. Okay, orang lain? Saya nak 2 orang lagi. Nak buat satu-satu, first normal form, second normal form, third normal form ataupun nak loncat terus ke third normal form? Buat satu-satu. Okay. Alright, good. Kalau dalam macam ni, you all kena buat satu-satu sebab to play safe. Markah pun agak besar, 12 markah. Jangan terus loncat kepada third normal. Tapi kalau jadi habit, saya rasa sebelum ni you all mesti akan buat satu-satu kan. Pada 0 pergi pada first pergi pada second pergi kepada third. Okay. Jadi kalau you all tengok pada soalan kena buat satu. Tapi kalau untuk yang ini, soalan yang ini boleh loncat terus ke third normal form. Tapi dengan kadang-kadang kita nak sampai ke third tu sebenarnya kita dah sketch ataupun kita dah buat juga kat somewhere kan per second tu. Betul tak? Jadi secara tak langsung sebenarnya kita dah buat. Jadi kalau dah buat tu masuk je lah. Tapi kalau nak ambil kira, dia akan ambil kira yang third normal form saja. Tak perlu yang first second third tu. First second. Okay, so untuk yang ini kena buat jalan kerja dia. Okay, alright. Semua 2 perkara yang saya nak highlight dekat sini. Okay, daripada 1 nak pergi 2. Okay, sebelum 0 nak pergi ke 1, apa nak buat untuk table ni? Ini sebenarnya 0 tadi kan? Macam mana nak jadikan dia 1? Nampak tak ruang-ruang kosong tadi ni? Saya sebut tadi ni P001 Mariam, P001 Mariam, P001 Ahmad. Penuhkan dulu ruangan ni. Dan seolah-olah bila kita dah penuhkan, dia akan dapat 5 baris yang berbeza. Bila kita penuhkan, seolah kita akan dapat 5 baris yang berbeza, 5 row yang berbeza dekat sini. Barulah kita boleh consider dia dah berada kepada first. Nanti maksud dia kita kena pecahkan pula kepada condition yang mengatakan dia adalah first normal. Tapi sebelum tu kena penuhkan dulu. Sebab dia berada pada 0 NF. Okay, so ada 2 perkataan yang agak quite frequent yang you akan dengar dalam ni. Okay, ada 2 perkataan. Daripada 1 nak pergi 2, 2 nak pergi 3. Apa benda syarat yang you kena jaga? Mula dengan huruf T. Okay, apa dia? Satu lagi. Ingat. 1 nak pergi 2, kita kena penuhi syarat apa? Boleh buka nota, saya tak nampak pun. Tapi tak ada masalah pun, buka je nota. Mana-mana nota yang ada dekat dalam U-Future saya tu, buka je. Transitive dependency. Okay, satu lagi. Ada boleh pula. Satu lagi apa dia? Transitif ni nak pergi 1 pergi 2 ke 2 pergi 3? 2 pergi 3. Okey, yang pertama yang 1 pergi 2 dia panggil apa? Partial. Okey. Dia panggil partial. Okey. 1 dia panggil partial dependency. Yang kedua dia panggil transitif. Yang ini benda-benda yang saya rasa you all dah biasa jumpa lah sebab saya boleh garanti yang masa buat
during your punya subjek sebelum ni, biasanya akan concentrate kat sini ni. Partial dengan transitive. Okey, partial maksud dia apa? Apa benda yang kita nak tengok? Apa syarat yang untuk kita perlu penuhi untuk buat partial ni daripada 1 nak pergi 2? Okey, apa syarat yang utama dia? Untuk partial. Cepat. Kita dah nak habis dah ni, 9.35 dah. Untuk partial. Apa syarat yang perlu dipenuhi? Nur Aina Amalia? Ada tak? Ya, sir. Okey, apa untuk partial? Boleh tengok nota, buka je lah nota, tak ada masalah pun. Kita dalam proses ulang kaji. Okey. Partial tu apa syarat yang perlu dipenuhi? Untuk table tersebut. Takkan tak ingat dah. Nah, ni ulangan Okey, Nur ni tadi dah panggil. Apa lagi ni? Nur Diana Atika. Sini. Ada tak Nur Diana Atika? Ada, sir. Okey, apa syarat daripada 1 nak pergi 2 yang dipanggil partial tu? Cepat. Boleh buka nota, tak ada masalah. Nak Google pun Google lah. Cuma ada depan mata je ni. Tak ada masalah pun. Boleh tak boleh? Habis dah, semua lupa. Okey, Nurul Farhana, ada tak? Ni Nurul Farhana. Ada tak ada? Nurul. Ni pun senyap ni. Masuk tidur je ni. Jangan masuk tidur Nurul ada tak ni? Okey, Nurul Zafira. Ada tak? Ada, sir. Okey, apa syarat dia? Untuk 1 nak pergi 2 yang dia panggil partial tu. Simple je. Okey, apa dia? Assume one candidate Sila key. Nurul. Assume one candidate key. Lagi? Apa dia candidate key tu? Okey. Kemudian nak buat apa lagi? Lepas tu nak buat apa? Eliminate repeating group. Okey. Tadi kita dah ada repeating, kita kena eliminate. Lepas tu? Lepas tu? Identify all dependencies. Apa tu? Bensis? Tak dengar. Ulang balik. Identify all dependency. Dependency. Itu ke perkataan dia? Okey, lagi saya tak jumpa. Saya tak jumpa lagi yang main dia tu. Yang paling utama lah. Lagi? Okey, orang lain pula. Syahira Syaril ada tak? Ni, Syahira Syaril ni. Kita dah pukul berapa ni? 9.38 dah. Okey. Tak apa, dah tinggal satu soalan tu je. Syahira Syaril? Ada tak? Ramai yang hilang ni. Tidur ke apa ni? Zulaika? Saya, sir. Okey, cepat-cepat. Okey, 1 pergi 2. Partial tadi. Apa isu kat partial ni? No partial dependencies. Maksud dia? Maksudnya, ada only part of primary key. Lagi? Baca tak apa, bacalah nak baca pun. Tak ada masalah. Okey, nota ada, Google pun boleh. Tapi saya bagi okey, maksud dia apa? Tak boleh ada functional dependence in which the determinant is only part of the primary key. Functional tu apa? Functional dependence tu, Okey. Saya nak jawapan tu je ni. Apa tu? contoh kalau, ni contoh tau. Tak contoh lah kat dalam soalan tu pun ada. Contoh dalam soalan tu lah. Okey. Cepat. Patient name depend on patient ID. Maybe. Okey. Saya nak yang itu je sebenarnya. Ramai ni untuk lain tu. Dia baca pun kadang-kadang bukan, dia tak pun nak faham. So kita nak make sure kita faham apa kita baca. Okey, untuk partial ni, maksud dia
kita kena tengok dia punya dependency, maknanya kebergantungan dia. Okey, simple je. Kita panggil apa dia? Ayat dia saya selalu gunakan non-key attribute, non-key yang bukan attribute, yang bukan kunci untuk functional, untuk partial, dia akan bergantung kepada key attribute. Apa yang dia sebut, dia Zulaikha sebut tadi telah betul lah tu, tapi dia baca. Sama ada dia faham ke tak faham, itu ayat dia. Okay, so maksud dia kita nak cari, kita nak pecahkan daripada table first tadi pergi kepada second tadi. Bermakna kita nak cari mana yang functional tadi tu, mana attribute yang bukan kunci, kita kena pairkan dia dengan attribute yang kunci. So non-key attribute kena dependence on key attribute. So maksud dia kita nampak dekat sini, saya rasa you faham dah benda tu. Cuma tak boleh nak jawab ni. Okay, kita nampak patient name dengan patient ID ni macam satu group yang sama, satu cluster yang sama. So bermaksud dia patient name, adakah patient name ni kunci? Bukan kot kan? Nama mana boleh kunci? Kunci tu maksud dia apa? Benda-benda yang unik, attribute yang unik. So biasanya yang unik ID, code, number. So kita boleh carilah dekat sini patient ID, doctor ID, medicine code, benda-benda macam ni. So kita pecahkan kepada table yang sesuai. Maknanya yang kalau partial tadi, non-key attribute dia kena ada dia punya key attribute. Maksud dia kena depends on dia punya key attribute. So patient tadi non-key attribute. Patient ID adalah key attribute. So patient tadi kena bergantung kepada kat sini. Tu yang dulu nampak ada garis-garis kan. Ada arrow ke sana, ke atas, ke bawah tu. Itu saya tak nak sentuh lah. Itu dulu dah belajar dah. Cuma hari ni kita sentuh dia punya konsep je. Okay, so apa lagi yang kita boleh nampak dekat sini? Ada doktor kan? Doktor name dengan doktor ID. Okay, medicine dengan medicine name dengan price lah mungkin kot. Okay, kita dah nampak dah. Okay, ada dua lagi. Appointment ni duduk dekat table mana? Dia bergantung pada apa? Okay, siapa nak jawab? Kalau appointment ni. Appointment date ni sebenarnya dia duduk dengan table mana? Table patient ke, table doktor ke, table obat? Okay. Patient. Patient. Okay, orang lain? Appointment ni, nak letak kat mana ni? Appointment siapa ni? Patient. Patient juga. Alright. Yang kedua, room. Room ni nak letak dekat table mana? Dia depends on table mana? Doktor. Doktor. Lagi? Orang lain? Patient. Patient. Kenapa patient? Doktor. Okay, yang patient tadi kenapa patient? Okay, ni nak kena cerita sikit ni. Dalam masa mungkin ada 10 minit lagi ni. Kita ada 10 minit lagi tak apa, ni saya nak cerita juga. Okay, so you all tengok balik. Okay, sebelum saya cerita benda ni, kita go through the second one tadi tu. Okay, apa maksud transitive dependency? Daripada 2 nak pergi 3. Okay, apa benda yang you all kena selesaikan? Transitive tu maksud dia apa? Okay, siapa nak jawab? Kita selesaikan dulu ni. Apa maksud transitive? Apa keyword untuk transitive? Okay, cepat. Panggil nama lah, lambat. You all tak nak volunteer ni. Volunteer pun saya rasa macam takif saya selalu dengar ni. Okay, Nur Hafira Niza. Okay, ada tak tadi? Dah panggil belum? Cepat-cepat, kita 9.43 dah ni. Panggil, sir. Dah panggil? Tak apalah nak jawab je. Apa dia punya tu? Lepas ni saya nak panggil Nur Isha ni. Nur Isha Natasha ni. Okay, apa dia? Hafira. Untuk transitif, apa dia punya isu untuk transitif? Daripada 2 nak pergi 3. Apa benda yang kita kena tengok? Apa benda lagi kita nak pecahkan ni? Okay, Nur Hafira. Saya bagi dia punya keyword kejap lagi ni. Okay, nak tanya dulu. Okay, Isha. Nur Isha ada tak? Nur Isha Natasha. Ada. Okay, apa isu dekat transitif? Partial tadi dah tahu dah. Non-key attribute depends on key attribute. Untuk partial. Untuk transitif, apa keyword dia? Untuk transitif, kalau dekat nanti third normal form dia nak eliminate. Eliminate apa? Eliminate. Betul lah semua. Semua nak kena eliminate. Okay, lagi? Eliminate apa tu? Apa keyword yang you all nak buat tu untuk pergi daripada 2 ke 3? Eliminate apa? Eliminate apa? Cepat. Kita dah lambat. Yang attribute Okay, Muhammad Arif. yang nanti.
Okey, lagi? Cepat. Attribute yang non-key. Dependkan cepat. dengan key attribute. Tak betul. Okey, Arif. Arif ada tak? Ada sir. Okey, apa maksud transitive tu? Apa kita nak buat dengan transitive tadi ni? Transitive dependency ni. Transitive dia non-key dependent towards non-attribute. Okey, contoh? Non-key attribute. Contoh macam dekat soalan tadi, room dia bergantung kepada mungkin price dengan patient. Room bergantung dengan price dengan patient. Room bergantung kepada appointment date. Okey, tak apa tepat, tapi jawapan tu boleh terima. Untuk contoh ni tak tepat. Okey. Seorang lagi, Jaslyn Rima. Ada tak? Ada sir. Okey, apa dia transitive tadi? Okey, cepat 9:46 dah. To eliminate the partial dependency. Okey, betul. Okey, contoh. Itu apa tu? Partial yang kat atas tadi. 1, 2. Ni kita pergi kedua kita. Apa syarat yang daripada apa syarat untuk 2 ke 3 tadi tu, yang untuk transitive tadi tu? Biasa kita nak tengok apa isu yang berlaku dekat transitive ni, transitive dependency tadi ni. Isu dia macam yang Arif cakap tadi. Okey, apa dia? Apa dia? Ulang balik je. Room tu apa tu? Dia indirect relationship. Okey, kepada sama ada patient ataupun doktor. Dia tak boleh sama ada, kena firm dah ni, kena betul-betul dah ni. Which one? Patient ke doktor? Room patient code. Okey, tak apalah dia code, kita tengok kemudian. Kita tengok balik. Okey. Transitive dulu. Partial tadi tahu, transitive ni dia punya keyword dia simple je. Non-key attribute depend on another non-key attribute. Okey, beza tak dengan yang atas tadi? Yang atas tadi non-key attribute depends on key attribute. Maksud dia attribute biasa yang untuk partial tadi dia mesti bergantung kepada kunci. Maksud dia patient tadi mesti bergantung kepada patient ID. Ini primary key dia. Ini dia punya attribute biasa. Tapi kalau untuk transitive, kunci biasa, attribute biasa, non-key attribute, okay, attribute yang bukan kunci, bergantung kepada attribute yang bukan kunci yang lain. Maksud dia tidak bergantung kepada key attribute ataupun primary key. Dia tidak bergantung pada primary key sendiri. Bermakna contoh sekarang ni, kita boleh nampak mungkin room tadi tu. So sebenarnya kalau kita tengok ni cerita dia lah sikit ni. Cerita ni sebenarnya berlaku di overseas ni sebenarnya. Case study ni, dia bukan berlaku di klinik kesihatan ni dia tukar je ni. Okay. Kalau you all biasa pergi klinik dekat Malaysia ni, biasa kalau you tengok apa yang you all observe. Adakah satu bilik tu dimiliki oleh doktor yang sama ataupun doktor yang lain-lain boleh guna bilik yang sama? Okay, contoh kita ada satu pergi klinik, dia ada kita kata bilik satu kan contohnya. Hari ni kita pergi mungkin doktor A. Esok-esok lusa kita pergi bilik yang sama tapi doktor B. Betul tak? Kat Malaysia ni. Logik dia macam tu kan? Apa yang you perasan? Betul ke tak betul? Betul. Kat Malaysia ni biasanya secara logik. Saya jarang setakatnya saya selalu pergi klinik ni, biasanya macam tu lah berlaku kat Malaysia ni. Maksud dia satu bilik tu akan pakai oleh different doktor. Mungkin doktor pagi pun pakai bilik, petang-petang doktor pun pakai bilik. Maksudnya dia bukan dedicated bilik. Tapi dalam kita nampakkan seolah-olah dia ada dedicated room untuk setiap doktor. Di 002 Dr. Zaki room 1. Di 002 Dr. Zaki room 1. Kat bawah ni pun di 002 Dr. Zaki room 1. Maksudnya Dr. Zaki ni memang room dia room 1 je. Dr. Siti room 3, Dr. Wan room 2. Bermakna ini kes ni biasanya berlaku dekat overseas. Overseas memang macam tu. Doktor ni dia ada bilik khas dia. Memang dedicated room lah. Kalau macam kat Malaysia ni terbalik. Bilik satu tapi doktor macam-macam, berbagai. Sekejap Dr. A, sekejap Dr. B, sekejap Dr. C, petang orang doktor yang sama guna bilik yang sama. Okay. So dalam kes ni kita nampak bahawa room ni dia bergantung kepada doktor
room ni bergantung kepada doktor. Okey, dekat situ kita nampak tadi. So terjawab dah tadi. Ni nak patient ke nak doktor ke tadi ni? Okey, so room ni sebenarnya dia belongs to doktor. Alright. Dan appointment tadi ni tak solve lagi problem ni. Appointment ni apa sebenarnya? Sebenarnya appointment ni adalah bridge. Appointment ni adalah bridge. Dalam kes ni ini adalah di kita punya bridge untuk menghubungkan antara patient, doktor dan juga medicine. Okay, so kita tengoklah jawapan dia sebelum kita habiskan. Dah 9.50. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, ni tadi yang pertama tadi tu no, jawapan tadi no. There are update, deletion and insertion anomalies problem arise in this problem. Saya nak tengok ni sebenarnya ni. Anomaly, update, deletion ataupun insertion. Delete, update, insert pun boleh, tak ada masalah pun. Okay. Yang ni. Dan tapi kena faham lah kalau dia minta hurai, kena faham lah. Macam tadi saya dah huraikan, apa maksud dia update, kenapa maksud delete, apa maksud insert tadi tu. Okay, so untuk yang tadi ni, yang ini dia terus pergi kepada third normal form. Kalau nak tunjuk satu-satu, satu pergi dua, dua pergi tiga pun tak ada masalah. Pecah-pecahkan dahulu. So dalam kes macam ni tadi ni, kita kena nampak satu patient, kita ada satu table patient, mana dia kita ada patient name, kita ada patient ID, yang kedua kita ada doktor, doktor ID, doktor name, room tadi ni kita nampak. Maknanya dua nak pergi tiga tadi, ni je isu dia tadi ni. Room tadi ni. So dia akan jadi macam ni. So maksud dia room tadi ni belong kepada doktor tadi ni. Dan kita ada medicine, of course yang ni jelas lah medicine ni kan. Sebab medicine ni nampak jelas tadi. Medicine code, medicine name dengan price. Settle. Ni satu table. Ni satu table. Okay. Doktor satu table. Okay. Dan satu lagi appointment tadi ni. Appointment ni sebenarnya apa? Ni ramai yang letak dekat sini. Appointment ni sebenarnya adalah dia punya bridge. Dan kalau kata you order tak appointment dekat sini pun saya terima. Lupa nak tanya tadi. You dapat berapa table tadi? Tapi tak apalah. Saya dah bagi jawapan dekat sini. Biasanya kalau yang dalam soalan ni ramai yang akan letak appointment dekat sini. Table ni number appointment. Maknanya kita hubungkan ni salah ni sikit ni. Patutnya line tu dekat sini. Appointment date ni dia punya date yang kat atas ni. So maksud dia akan hubungkan tiga-tiga table tadi. Patient, doktor ID dan juga medicine code. Okay, apa yang berlaku di sini ni, ni satu lagi cerita last. Apa yang berlaku dekat sini tadi ni adalah kenapa dia sebut prescription. Kalau kita di Malaysia ni faham prescription tu seolah-olah contoh dia macam ni. Kita pergi klinik, kita check, doktor tu akan beritahu, okey saya ni sebenarnya saya tak ada tools ni, tak ada alat ni ataupun mungkin obat ni saya tak ada. Saya bagi surat ni, dia orang pergi hospital. Biasa dia sebut surat tu surat apa? Prescription kan? Betul tak? Siapa pernah kena macam tu? Siapa pernah alami perkara ni? Kan, itu dia sebut prescription, betul tak? Doktor kata, okey saya bagi satu surat prescribe ni, nanti pergi kat hospital lah buat check up detail. Bawa surat ni, pergi check up. Okey, itu yang biasa berlaku kat Malaysia ni. Tapi dia overseas, prescription ni berbeza maksud dia tau. Okey, dia kalau kita tengok di Malaysia ni, hospital ataupun klinik kita, setiap klinik saya berani garanti, mesti ada farmasi dia sendiri. Betul? Maksud dia kalau ada klinik, dia check, lepas tu kita pergi ambil ubat. Betul tak? Setuju tak dengan saya? Ada siapa pernah pergi klinik kat Malaysia ni, dia tak ada farmasi, dia tak ada ubat. Dia tak ada tempat yang ambil ubat tu. Siapa pernah jumpa? Tak pernah kot. Setahu saya lah, kalau saya punya pengalaman setakat ni, saya kata dalam klinik di Malaysia ni, mesti ada farmasi ataupun tempat ambil ubat. Betul tak? Setuju tak? Setuju. Betul. Tetapi di overseas, berbeza kondisi keadaan dia. Di overseas kalau klinik dia, kita pergi jumpa doktor saja. Lepas tu lah baru doktor akan bagi prescription ubat. Dekat sebab tu kat sini ada medicine code ni. Apa yang berlaku, doktor akan bagi prescription name ni, dia akan bagi senarai-senarai ubat ni. Kita pergi farmasi di luar, bukan dalam klinik, pergi beli sendiri. Nampak tak? Itu beza dekat sebab saya pernah duduk UK, so saya tahulah keadaan ni. Memang itu je. Maknanya kalau kita nak dia prescribe kita Panadol, pergilah dekat farmasi mana-mana yang memang farmasi, tunjuk surat tu untuk beli Panadol. Okey. Faham maksud dia? Tapi kat Malaysia ni special. Keluar je daripada bilik rawatan, tunggu sekejap, kat sebelah tu ada farmasi. Dengan nama lain pun sebenarnya kita bayar juga. Betul lah tu. Cuma kita tak payahlah nak pergi farmasi di luar sana tu. Itu konsep dia. Dan kalau kita pergi hospital, confirm lah kita bayar RM1, RM2 je. Sebab hospital semua dah subsidi. Dekat sana semua kena bayar. Tapi kalau jumpa doktor tu mungkin free lah. Cuma ubat kita bayar sendiri.
Kat sana beza, jumpa doktor tu free. Tetapi bila nak beli ubat, pergi beli sendiri. Itu yang baru disebut sebagai prescription. Dalam kes ni, inilah yang berlaku sebenarnya. Sebab ini kes study ni dalam buku ni. Jadi kalau ikutkan konsep dia macam konsep dekat US, UK ni. Konsep Europe ni. So, tak apalah. Kalau kata siapa jawab, mungkin ada benda yang saya boleh terima lah. Ni dulu ni memang soalan ni macam tu. Kalau kebanyakan ditulis kat sini ni appointment. Boleh juga lah terima appointment. Tapi sebenarnya tak tepat appointment tu. Dia lebih kepada prescription. Okay? Alright. So, settle on that part. Jadi sekarang ni kita dah tak ada apa lagi dah untuk yang ini. Cuma saya pun tak tu. Saya nak you all buat satu exercise. Okay, yang ini dah nampak soalan jawapan dia ni. Untuk yang ini nanti saya nak minta you all hantar pada minggu depan. Yang ni. Question 3 ni. Januari 2013 question 3. Nanti buat dulu. Hantar minggu depan lah. Sebab yang ni pun nanti saya akan kira sikit sebagai markah-markah lah untuk saya top up somewhere nanti. Okay, buat soalan tu saja. Boleh? 2013 ni. Nanti jawab, saya akan open melalui future lah minggu depan. Kalau saya terlupa tolong maklumkan. Untuk you all punya tu. Nanti saya minta you all hantar soalan ni. Okay, boleh? Settle. Sekarang ni dekat 9.56. Okay, ada apa-apa soalan tak nak tanya? Setakat ni. Tak ada dah 9.56. Saya takut saya kacau waktu pukul 10 you all pula nanti. Okay, so kalau tak ada, okay, I will stop recording. With that, thank you very much. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan lah kot. Pada Khamis ni kita akan buat test kan? Maknanya nanti saya maklum lah untuk hari kita besok kan? Besok pukul 10. So since kita test saya dah open, besok kita jumpa dulu macam biasa. Mungkin dalam pukul 11. Tunggu makluman WhatsApp lah macam biasa. Pagi-pagi tu nanti. Right. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi.